Malaysia pada pagi ini untuk kita ketahui lebih lanjut tentang kerjasama antara RTM dan juga pasukan dari Islamic Aid Malaysia berhubung dengan aktiviti mengadakan ibadah kurban di Vietnam. Pagi ini sebenarnya ada sedikit reunion untuk kami sebenarnya. Selamat datang kembali ke RTM Tuan Haji Abdul Wahid Abdul Hamid. Tuan Haji sebenarnya merupakan pengerusi Biro Sosial Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, juga mantan timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Penyiaran Malaysia. Dengan sambutan kurban tidak lama lagi, ini merupakan satu inisiatif yang sangat murni. Tuan Haji mungkin boleh bagikan mukadimah kepada para penonton apa antara langkah-langkah awal sebelum ke Vietnam nanti. Okey, terima kasih Zaliha kerana memberi peluang untuk kami berkongsi program ziarah kurban Masjid Angkasa Puri bersama Islamic Aid Malaysia. Sebenarnya seperti yang kita semua tahu, RTM pada tahun-tahun 2007, 2008, 2009 banyak projek dibuat dalam kompleks Angkasa Puri. Menyebabkan kawasan untuk kita buat korban makin berkurang. Dulu kita biasa korban sampai 20 ekor. Pernah ada unta kan, 2 ekor besar unta dulu. Tapi kerana kekurangan kawasan, kita terpaksa mengurangkan bilangan yang kita boleh proses. Dan kerana itu kita agihkan keluar. Kita mula mengagihkan korban-korban itu keluar negeri, keluar negara. Jadi bermula daripada tahun 2012 sebenarnya kita sudah mula membuat korban-korban di banyak negara lah. Kita buat di Kemboja, Vietnam, kita buat di Aceh, Medan, kita buat di Kelantan kerana banjir 2014. Ya. Lepas tu kita buat di Lombok. Kita pernah buat di Krabi, kita pernah buat di Sri Lanka, kita pernah buat di di Kathmandu, Nepal. Selepas itu 2020 kita COVID, tidak boleh bergerak, tapi masih lagi kita melaksanakan aktiviti secara online. Bila sembilan dibuat, kita boleh lihat melalui video, melalui online. Ini semua memerlukan perancangan dan dengan sebab itu kita bekerjasama dengan Islamic Aid Malaysia kerana mereka adalah satu NGO yang mempunyai rangkaian rakan-rakan International Islamic Aid. Mudah untuk kita mengurus. Kalau kita sebagai sama ada kaki tangan kerajaan atau pesara kerajaan untuk mengurus sendiri agak sukar. Mereka ada rangkaian di mana-mana, asalkan ada komuniti Islam, mereka boleh berhubung. Jadi kerana itu pengurusannya lebih kepada Islamic Aid Malaysia, tapi dengan kerjasama Masjid Angkasa Puri kita berkorban melaksanakan aktiviti itu di negara-negara tersebut. Dan tahun ini kita pilih Vietnam. Jadi dari apa yang Tuan Haji berikan pengenalan sebentar tadi, apa secara spesifiknya peranan tim RTM Jabatan Penyiaran yang akan pergi ke Vietnam nanti? Okey, berbeza dengan korban-korban lain yang orang lain buat, mereka hanya membayar dan korban dilaksanakan. Tetapi dengan Islamic Aid Malaysia ini, kita boleh melihat sendiri korban-korban kita tu disembelih. Sekiranya negara-negara tersebut membenarkan, kita sembelih sendiri. Saya pernah sembelih di Sri Lanka, korban saya punya. Jadi di samping kita sembelih, kita buat potong daging, kita buat agihan daging tersebut kepada orang miskin dan asnaf yang berkenan, dan bahagian kita tu kita masak, kita makan jamuan rakyat lah kita kata. Jamuan rakyat, makan bersama fakir miskin dan juga orang tempat kita laksanakan korban tersebut. Jadi itulah berbeza dengan yang orang lain yang hanya bayar korban, bayar duit saja dan dapat sijil. Kita melihat sendiri daripada peringkat permulaan sehingga daging-daging itu diagihkan kepada mereka yang layak. Itu yang kita laksanakan bersama IAM. Dan apakah masih lagi terbuka untuk rakyat Malaysia tampil untuk menyumbang? Sudah tutup sebab di Vietnam ni ada sukar sikit untuk mendapatkan lembu. Misalnya masa kita buat di Nepal dulu, kita boleh sampai 51 ekor. Mudah untuk dapat. Betul. Tapi misalnya di Sri Lanka pun senang dapat daging ataupun binatang korban. Tapi di Vietnam ada susah sikit, dan satu lagi di Vietnam ni masyarakat Islam dia kecil. 1% saja daripada keseluruhan rakyat Vietnam. 1 juta saja, dan kebanyakannya pun di sepanjang sungai, dan sukar untuk kita nak adakan jamuan rakyat tu susah lah sebab dia ada pengkampungan yang besar. Jadi kita buat program kita tu pada 30 hari bulan dengan Persatuan Komuniti Islam Ho Chi Minh di Ho Chi Minh City,
hari pertama kita pergi tu. Dan pada hari kedua kita buat di lebih kurang 100 km ke utara Bandar Ho Chi Minh, satu tempat dipanggil Phu Rieng. Dan kita juga ada hari ketiga kita ada program bersama Konsul Jeneral Malaysia di Vietnam. Jadi program-program itu sudah tentu memerlukan coverage dari itu. Itu soalan yang tanya tadi tu. Itulah yang kru yang cover, dan kami juga selalunya berpeluang di mana ada peluang kita pergi ke madrasah, sekolah tahfiz yang berdekatan yang memerlukan, dan kumpulan-kumpulan kami ni akan biasanya adalah orang yang sedia untuk menderma tempat-tempat begini. Jadi itu yang ada coverage dan sebagainya. Ya. Apakah pernah beberapa negara itu dilawat sekali lagi ataupun selama ini memang sekali satu lokasi satu tahun sahaja? Untuk makluman, Vietnam kita dah pergi 2013. Okey. Kemboja dan Vietnam. Ini round kedua lah. Round kedua kita pergi ke Vietnam sebab masalah penerbangan agak masalah tahun 2020, 2021 yang mana kita tidak dapat bergerak. Ya. In fact, sebenarnya ahli-ahli banyak minta untuk pergi ke Sri Lanka, Bangladesh pun dari segi keselamatan tidak mengizinkan. Jadi kita akan cari tempat-tempat yang, sebab korban ni banyak orang buat. Betul. Cuma apa yang kita buat bersama IM ni lebih istimewa kerana kita sendiri yang mengagihkan. Dan jika di benak setengah negara, dia ada peraturan tidak boleh sembelih di sebarang tempat, mesti di rumah sembelihan. Jadi kalau yang terkawal itu kami tak boleh buat apa, kita terima daging saja. Tapi kalau yang boleh kita sendiri sembelih, itu lebih afdal lah kan. Dan bagaimana setakat ini kerjasama dengan Islamic Aid Malaysia? Bagaimana kepakaran mereka, networking mereka itu membantu tim RTM? Islamic Aid Malaysia ni dulu dia International Islamic Aid antarabangsa. Pecah, dia ada kumpulan dia sendiri. Sudah tentu dan mereka ni bukan hanya korban saja. Mereka bencana, buat macam-macam bencana, buat kalau di Kelantan dia buat sistem supply air pipe. Wow. Dia menguruskan orang lain derma, dia menguruskan ambil air daripada bukit, agihkan. Sebab itu yang kami buat tahun lepas, korban di Lobok Stol, Rantau Panjang. Kami lihat, ada tangki air besar, rupanya untuk diagihkan kepada komuniti. Dan Islamic Aid Malaysia juga menguruskan kalau mereka-mereka yang berhajat untuk mendermakan pam. Pasal setengah negara mereka susah untuk dapat air. Kamboja, even Sri Lanka, Bangladesh, mereka juga menguruskan derma-derma pam ni, dan mereka-nya bagus sebab kita boleh nampak ada setengah-setengah, minta maaf, gambarnya sama, orang je berbeza. Yang ini tidak, semuanya berasingan, dan memang orang kata kami Masjid Angkasa Puri, Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri dah tahun ke-5 dengan IM. Semua peserta puas hati, dan insya-Allah kita akan meneruskan kerjasama ini. Biasanya kalau diimbau semula persiapan secara logistik itu, apa macam beberapa hari saja lagi ni, apa antara langkah-langkah yang dibuat oleh tim masjid, tim RTM sebelum bergerak ke Vietnam? Peringkat awal memang kita dah uruskan untuk mereka semua ada pasport, semak dengan immigration, boleh terbang keluar, takut ada sekatan, PTPTN tak settle ke apa-apa kan. Lepas tu kita juga pihak IM akan berurusan dengan pihak yang berkenan, sebab nak menguruskan makan bersama orang awam ni agak sukar. Daging pun daging daripada korban yang kita buat, itu lebih afdal. Dan kita pun ada jamuan bersama kedutaan kat sana pada malam yang ketiga. Itu di peringkat di sana. Di sini memang kita akan collection. Kita ada perjumpaan dengan peserta-peserta. Hari ini kita ada perjumpaan, sebentar lagi kita ada perjumpaan dengan peserta, ada sesi pertanyaan. Misalnya untuk ke Vietnam ni apa yang mereka perlukan, apa yang sekolah-sekolah perlukan. Ada kata nak bawa sejadah, ada kala kalau kita bawa Quran bahasa Melayu mungkin mereka tak boleh baca. Quran apa yang kita boleh bawa. Kalau macam di Kampuchea tu kami dapat tahu mereka ada Quran sendiri, mereka sudah print sendiri. Tapi kita boleh beli dan kita agihkan kat sana. Itulah itu perkara itu kita bincang. Jadi setiap negara ada arrangement masing-masing. Masing-masing sama. Kita pun sama. Kita pun ada peraturan kita kan. Jadi kita kena ikutlah peraturan negara tersebut. Pengalaman Tuan Haji yang boleh dikongsikan dengan para penonton, apa
kegembiraan ataupun kepuasan yang dapat dirasai dengan terlibat dengan projek-projek amal seperti ini? Kadang-kadang tadi kita bercerita pasal bila dah pencen ada orang tak ada wang, nak hidup susah. Mereka-mereka yang ada wang, yang tidak ada aktiviti lain yang nak dibuat, aktiviti ini kadang-kadang kita katalah bila kita bagi korban, setengah tempat tu kalau kita pernah pergi, mereka nak merasa makan daging pun setahun sekali pun susah. Tapi apabila kita laksanakan program di tempat-tempat ini, orang kata kalau ada air mata nak keluar tu pun kadang-kadang kering dah, habis dah. Kegembiraan tu dah ada dalam hati kita bila kita lihat mereka berebut-rebut nakkan daging kurban, mereka ucap terima kasih. Bila kita pergi sekolah tahfiz, ada madrasah kita pergi, mereka sangat daif dan memerlukan. Ada satu kita pergi di Kerabi tu, bangunan tengah buat, bumbung belum siap, kerangka ada. Ada ahli yang ikut serta kata, okey, keluarga kami ambil projek tersebut, menyiapkan, ambil nombor akaun dan bagi. Jadi benda-benda begini memang bagi saya kalau mereka yang ada duit lebih, ikutlah kami, insya-Allah dengan kerjasama IM kita uruskan dengan baik dan kita boleh lihat sendiri apa usaha yang kita buat tersebut dan memang bermanfaat. Daripada pengalaman Tuan Haji sendiri, terima kasih Tuan Haji sudi bersama kami pagi ini dan kita ucapkan selamat berjaya. Semoga dipermudahkan segala urusannya untuk ke Vietnam nanti. Terima kasih juga kepada ahli-ahli yang terlibat. Kita ingin ke Malaysia